Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. So untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Haizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. So hari ni, petang ni kita nak share case study ini real case study. Saya akan tunjuk result yang saya dapat lah selepas beberapa lebih kurang 20 hari kita buat pemeriksaan untuk cek kenapa pasangan ni yang sudah berkahwin, kahwin selama 4 tahun tapi masih lagi belum dapat anak. So ini ada case study lah, satu lelaki satu perempuan, biru untuk lelaki, merah untuk perempuan. Okey. So dia punya background. Untuk yang baru kenal, yang baru masuk, cuba komen dulu boleh dengar dengan jelas ke tidak, boleh nampak dengan jelas ke tidak muka saya ni. Cuba tolong tag, tolong like, tolong share. Tag kawan-kawan yang mana yang ada masalah susah nak dapat anak. Boleh juga tag dia orang, bagi tahu yang sesi petang ni saya nak ceritakan case study. Siapa yang nak belajar case study petang ni, boleh bersama-sama. Untuk pengetahuan, saya tidak merawat. Dia ada dua fasa. Fasa untuk rawatan kesuburan ni dia ada dua. Ya, fasa pemeriksaan dengan fasa rawatan. Jadi saya sebenarnya pada fasa pemeriksaan. Fasa pemeriksaan yang selalunya boleh dibuat di mana-mana juga klinik swasta. Kalau doktor tu pandai, sepatutnya dia boleh bantu. Tapi bila masuk fasa rawatan, itu bukan kepakaran saya. Saya akan rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan sama ada di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. So yang itu tu yang selalunya saya tekankan kepada dia orang. So dia orang faham lah. So dalam kes ni kita terpaksa rujuk dengan pakar kesuburan di hospital kerajaan lah, hospital Likas untuk pemeriksaan perawatan lanjut lah, mungkin kena buat IVF lah begitu. Diana jelas, thank you very much. Dayang Masnia jelas John Oliver clear. Ferin Liza, saya pun 8 tahun TTC, insyaAllah dipermudahkan. Kristi, Fred, Dusi Ine, Ken, Kinsul, Dayang Masnia, Suzana. Okey, terima kasih untuk yang dah tag kawan-kawan. Okey, saya ceritakan dia punya background untuk couple. Dia punya suami berumur 33 tahun, sudah berkahwin selama 4 tahun. Tidak ada masalah dalam perhubungan seksual lah, maksudnya lelaki ni boleh berfungsi sebagai seorang lelaki, dia boleh melakukan hubungan intim, tak ada masalah pada ereksi, tak ada masalah pada ejakulasi. Dia pernah cuba untuk makan spermen untuk beberapa botol tapi masih lagi tak berjaya. Dia tidak smoking, dia tidak merokok dan dia juga tidak drinking. So dia ada 5 orang adik-beradik, bekerja sebagai sales marketing lah di sebuah pasar raya lah. Okey. So ini dia punya background. So bila ini background yang suami so saya akan tunjuk dia punya result. Saya akan tunjuk dia punya result supaya kita semua boleh tahu. Macam mana result dia ni. Inilah yang ni. Ini adalah result dia. Tak ada nama dia tak ada nama. So memang kita takkan kita akan tunjuklah dia punya details dia. Tapi kalau anda tengok kan dekat sini, volumenya, dia punya air mani tu hanya 1.4 ml saja. Boleh nampak ke? Hopefully you all boleh nampak. Kalau tak boleh nampak, saya cuba besarkan sikit. Boleh besarkan dekat. Okey. Tengok seminit analisis. Volume dia 1.4 ml. pH dia okey. Kita tengok dia punya masalah dia, volume dia dah rendah. Dia punya sperm count dia hanya 10 juta sahaja. Kalau dekat sini kita nak at least 40 juta per ejaculation. So dia punya ni sangat rendah, 10 juta sahaja. So dari sini kita boleh tahu dia ada oligozoospermia. Dia punya kandungan air mani dia rendah. Dia punya benih dia sedikit. Air mani dia sedikit, dia punya benih pun sikit. Lepas tu kita tengok dia punya motility first hour. Motility first hour ni maksudnya kita tengok dia punya benih tu bergerak dalam masa sejam berapa persen. Berapa persen yang masih lagi hidup selepas sejam.
Kalau kita tengok dia punya yang normal dia sepatutnya 50% ke atas, tapi dia punya dah lah rendah. Dia yang hidup, yang bergerak 40%. So lebih rendah daripada yang kita harapkan. Dan selepas 3 jam sepatutnya ada lebih 40% sperma yang hidup, yang bergerak, tetapi dia punya yang dia punya air mani tu, dia punya benih dia hanya 20%. So dari sini kita boleh tahu dia ada oligoestinozoospermia. Dia punya air mani dia kurang satu, dan dia tak nak bergerak. Dia kurang bergerak. So ini dua isu suami tu punya air mani. Kita boleh nampak kan dia punya masalah dia. So oleh kerana dia cakap dia dah pernah try Spearmint untuk 2-3 botol sebelum ni. So kita bagi dia Spearmint untuk beberapa bulan lah. Sebab apa? Yang bagusnya kalau kita tengok dia punya morfologi ni. Morfologi ni maksudnya dia bentuk, dia punya saiz, dia punya kepala, dia punya ekor, dia punya leher dia sangat normal, 98%. So actually dia punya masalah dia ialah oligoestinozoospermia. Dia punya sperm count kurang dan dia punya pergerakan kurang. Tapi dia punya bentuk, dia punya saiz, dia tak ada kecacatan lah. So itu adalah bagus lah. Itu adalah bagus. Jadi kita boleh bantulah untuk suami yang begini. Okay. So kalau katakan anda dah berkahwin tak kira lah lama ke baru ke ataupun pernah berkahwin sebelum ini dan kahwin lagi dengan suami yang baru ke. So mungkin kalau anda tak berjaya lagi untuk mengandung, mungkin dalam kes dia lebih kurang sama macam kes begini. Dia dah berkahwin 4 tahun tapi dia punya air mani dia rupa-rupanya tak sihat. So kita dah tahulah masalah pada suami. So masalah pada suami ni kalau begini dia ada dua option je. Kalau katakan dia punya air mani dia semakin normal selepas kita bagi ubat suplemen kan, Spearmint tu ada chance untuk dia mendapat zuriat sekiranya isteri dia normal. Tapi dalam isu ni masalah dia punya isteri pun ada masalah. So okey, kita sudah habis cerita pasal suami. Sekarang saya akan share pula pada cerita pasal isteri dia pula. Isteri dia berumur 26 tahun Isteri dia berumur 26 tahun. Dia punya period dia, sekejap saya check dia punya period dia. Period dia regular. Setiap bulan period dia ada datang. So itu berita yang baik lah. Period dia regular. Dia punya flow dia normal, tidak juga macam terlampau banyak atau terlampau sikit. Dia ada sedikit senggugut. Dia tak ada masalah pada breast, tak ada breast pain ke kan. Dan sexual intercourse dia tak ada masalah, dia tak ada mengadu pendarahan selepas melakukan sexual intercourse ataupun sakit. Dan dia tak pernah ada apa-apa rawatan tradisional ke daripada perubatan ke, tak ada. Dan dia tidak merokok lah. 26 tahun dan dia seorang pun sama juga, dia seorang cashier di sebuah dia dekat sales di KK ni lah. So bila kita dah tahu, cuma bila kita tengok antara salah satu lagi yang kita kena tengok ialah dia punya berat. Macam dia punya berat ni, sekarang saya double check berapa berat dia. Alamak, berat dia tak letak pula. So mungkin lagi satu yang kita selalu nak check ialah dia punya berat badan. Untuk wanita, selain daripada period yang regular, selain daripada dia tak ada senggugut, kita akan tengok dia punya berat badan. Kalau berat badan ni BMI dia lebih 30, bila lebih 30, kita takut dia ada masalah PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, yang mana dia ada kaitan dengan wanita yang mempunyai berat badan tinggi, dan keadaan PCOS ni boleh menyebabkan kesukaran seorang wanita tu untuk mengandung, disebabkan oleh ada masalah pada dia punya ovari lah, okey. So, apakah pemeriksaan yang saya dah tolong buat Okey, saya stop screen sharing ni dulu. Saya akan share. Ada 4 result yang akan saya tunjuk Ada 4 result yang saya akan tunjuk. Yang mana 4 result ni selalunya kita buat pada awal pemeriksaan untuk mereka yang nak tahu sama ada mereka ni subur atau tidak.
Okey. Yang pertama selalunya saya buat pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah untuk tengok hormon lah, hormon. Sebab kita takut kalau katakan dia punya berat badan tinggi, BMI tinggi lebih daripada 30 dan ialah obese, lepas tu kita suspect you ada PCOS, selalunya hormon you akan tidak stabil, akan rendah. So pada waktu yang saya ambil darah dia ni ialah dia berada pada luteal phase. Luteal phase ni maksudnya mungkin beberapa seminggu sebelum period dia datang, luteal phase, fasa luteal kan, dan selepas ovulasi berlaku. So pemeriksaan darah ni menunjukkan, kita share lah, kita tengok lah. Nak tengok tak ni darah dia? Mana darah dia tadi? Ini 26 ke? Salah. Sorry. Salah ni. Okey, ini suami dia punya. Sekejap Oh ni lah. Okey. Ni kita tengok Ini adalah female fertility studies lah. Ini adalah 4, 6. 1, 2, 3, 4. Ada 6 hormon yang kita check untuk tengok sama ada hormon wanita you okey, normal ke tidak. Normal ke tidak. Yang pertama ialah FSH. Ini. Sekejap saya close ni dulu. Ni. Hormon pertama ialah hormon FSH, follicle stimulating hormone. Ini hormon daripada pituitary. Luteinizing hormone pun daripada pituitary. Estradiol, progesterone ni daripada kita punya ovari. Prolactin daripada pituitary, testosterone daripada kita punya ovari. So kita tengok bila kita suspect bila kita tahu yang dia punya period tu, darah ni kita ambil pada waktu luteal phase, fasa luteal. Kita tahu dia punya level tu sepatutnya berada pada luteal phase lah, yang ini. Yang sebelah kiri sekali. Kalau kita tengok kan, dia ada tulis ranges ni kan, range kan. Yang ini hormon dia sebelah kiri ni. Dan dia tengok range pada follicular phase, fasa follicle, fasa ovulatory, maksudnya ovulation dia berlaku, fasa luteal selepas ovulation, sebelum dia period, dan untuk mereka yang menopause, post menopause. Menopause ni maksudnya dia dah putus haid lah. Yang tu lain dia punya level dia. Okey. Jadi kita tengok FSH dia 5.3, dia jatuh pada sini. FSH yang kedua yang jatuh pada sini. LH dia 16.5. Dia dekat sini. Mungkin dia baru lepas ovulation tapi dia belum masuk fasa luteal sepenuhnya. So dia berada dekat sinilah, dia dah masuk, dia dah lepas ovulation, dia dah masuk luteal begitu. Sebab kalau betul-betul waktu dia ovulation, by right dia punya LH dia sepatutnya surge sampai 80, 70, 80 begitu. Lepas tu kita tengok estradiol dia punya estrogen dia 0.16, dekat sini pun dia okey ataupun dekat sini. So dekat sinilah. Dan progesteron dia 0.64. 0.64 maksudnya dekat sini. So kalau ikutkan, maksudnya pada waktu kita ambil darah ni, mungkin dia masih lagi pada baru lepas ovulation phase. Ovulation phase. Okey. Prolaktin dia normal, tak ada masalah dengan prolaktin, dan testosteron dia normal. So kalau katakan mereka ni ada masalah pada ada PCOS kan, kita boleh nampak dia punya hormon LH dengan FSH ni dia berbeza, dia mungkin lebih tinggi sikit. Okey. Okey, boleh nampak kan? Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Rosma MJ Harley, selamat petang. Mia Siti, waalaikumsalam. Juriza, Juraimi, Diana Awang, Suzana Malik. Okay, thank you very much. Ada soalan daripada siapa tadi? Niza Tahir, dok jelas, thank you. Berat badan pun efek. Okay, Ferin, betul. Berat badan dia akan efek pada hormon badan. Sebab apa? Mereka yang mempunyai berat badan tinggi, mereka yang mempunyai berat badan tinggi, tisu lemak yang ada di bawah kulit tu pun sendiri boleh menghasilkan sejenis hormon yang boleh mengganggu hormon insulin, lalu menyebabkan dia dapat insulin resistance, dan dia selalunya ada kaitan dengan PCOS. Mereka yang ada PCOS ni memang dia boleh ada berat badan tinggi, dia ada masalah pada hormon, dan dia juga ada masalah insulin resistance. Sebab tu setengah PCOS punya patient kan, doktor boleh bagi ubat kencing manis untuk kontrol dia punya insulin level tu. Okey. Lizawati, penyebab sukar untuk pregnant selepas abortion 25 weeks. Ada banyak sebab Lizawati.
Penyebab utama sukar untuk pregnancy sebab abortion ada banyak sebab kita tidak tahu. Selalunya nak kena check. Mungkin hormon you tak stabil, mungkin rahim you tidak kuat. Mungkin juga nak kena ada masalah pada dalaman rahim tu. Yang selalunya kita memang kena terpaksa rujuk juga dengan doktor untuk buat scan. Kalau tak regular period, regular period kita boleh dapat result, tapi selalunya dia akan ada, kita boleh nampak tak normal. Yang paling kerap saya tengok ialah dia punya progesterone level dia. Kalau terlampau rendah kan, mungkin itu kalau progesterone level terlampau rendah, selalunya ada pada mereka yang ada PCOS. Yang itu kita suspect lah. Macam mana kalau rahim ada jangkitan kau ni anak. Okay. Kalau rahim ada jangkitan, selalunya dia akan ada gejala. Kalau ada jangkitan, selalunya mesti ada demam, mesti ada discharge yang keluar daripada faraj. Mungkin juga sakit pada ari-ari, sakit pada pada pundi kencing tu, mungkin kencing sakit, mungkin keluar discharge yang berbau. So itu kalau rahim ada jangkitan gitu. Selalunya memang nak kena buat swab. Jadi kita buat high vagina swab, yang kena bagi rawatan. Simptom bengkak. Simptom bengkak boleh kita rasa tak ada simptom langsung. Fiona ke? Sekejap Simptom bengkak boleh kita rasa tak ada. Dia bergantung. Kalau bengkak tu sikit, walaupun bengkak, kadang tak boleh rasa. Kalau bengkak tu besar, yes, boleh rasa. Tengoklah bengkak tu dekat mana juga. Bengkak tu dekat mana. Sushen. Betul boleh tanya, kalau mau tahu yang kita ni hormon tak bagus macam mana? Okey, ambil darah. Sebab tu saya tunjuk tadi tu, ini keputusan darah tu kita boleh tengok sama ada hormon you okey ke tidak. Kalau hormon you tak balance, akan menyebabkan kesukaran untuk mendapat anak. Betul. Kalau PCOS mengandung hanya turunkan berat badan ke? Bukan hanya turunkan berat badan Diana. Berat badan tu salah satu usaha yang boleh dilakukan untuk mengandung berat badan tu. Sebab lagi rendah berat badan you, lagi bagus you punya BMI, lagi tinggi you punya peluang untuk mengandung. Sekarang ramai orang especially waktu PKP ni kan. Waktu PKP ni ramai kita duduk di rumah. Bila duduk di rumah tak boleh exercise. So berat badan semakin meningkat. So itu akan menyebabkan kita yang ada PCOS ni akan menyebabkan lagi sukar nak dapat anak. Jadi memang nak kena kontrol berat badan. Nur Aisyah, dok, lepas keguguran memang lama kan nak mengandung balik? Tidak semestinya. Dia tengok orang tu punya kesuburan, dia punya hormon, dia punya kekuatan rahim, semua sama juga. Sebenarnya dia tak ada kesan sangat, kecuali memang kita cakap you ada habitual abortion, maksudnya you ada 3 kali abortion berturut-turut. Then kita kena suspect ada sesuatu yang berlaku. Yang itu memang nak kena rujuk dengan pakar ONG. Apa salinan membanyakkan air mani dan meningkatkan kualiti air mani? Kalau saya sini, saya pakai Spearmint je. Boleh beli online, Lazada ada, Shopee ada, nak beli di farmasi pun ada. Spearmint Himalaya. Aziana, Yusof, selamat petang. Perin Liza, doktor, tiup bengkak dan sembuh, kena operate ke? Lepas operate ada potensi untuk pregnant ke? Okey, yang ini soalan yang sangat bagus sebab inilah keadaan yang berlaku pada pesakit saya ni. Bila kita buat TVS ialah kita buat ultrasound tapi bukan melalui perut, melalui dia punya faraj. Kita akan masukkan probe tu melalui faraj untuk tengok dia punya organ dalaman. So kalau operate atau tidak, ini nak kena discuss dengan doktor pakar. Bukan keputusan saya, bukan kepakaran saya. Sebab ada bengkak yang boleh, ada tiup bengkak yang boleh operate, ada tiup bengkak yang tak boleh operate. So yang ini nak kena tanya dengan doktor pakar, dan lepas operate ada potensi untuk pregnant atau tidak pun sama juga. Itu bukan saya punya kepakaran untuk tahu sama ada lepas operate berapa lama nak dapat anak. Okey. So yang ini saya akan share dia punya, mana dia punya ni? Sekejap yang ini kot. Yang inilah saya bagi yang ni. Ni. So thank you for referring this lady kita baca sama-sama lah. Saya tolong translatekan lah. Terima kasih kerana merefer 26 tahun ni
nulliparous. Nulliparous ni maksudnya dia tak pernah beranak. With primary subfertility maksudnya dia maksudnya dia mandul lah, dia tidak subur lah. Okay. TVS adalah transvaginal sonography was performed show retroverted uterus. First sekali dia cakap retroverted uterus maksudnya dia punya rahim dia terbalik ke belakang, retroverted. Rahim yang normal ialah rahim tu dia ke depan begitu, antiverted. Bila kita cakap retroverted, so kita suspect, kita tahu yang dia punya dia punya rahim dia terbalik ke belakang. Walaupun orang orang yang retroverted uterus ni boleh mengandung, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kalau dia ada masalah dengan lain-lain punya isu, yes, dia akan menyebabkan mereka yang ada retroverted uterus ni susah nak mengandung. Okay. Lepas tu dia cakap flimsy adhesion posterior of uterus to patch of Douglas. Maksudnya dekat di belakang dinding uterus tu, belakang dinding tu rahim tu ada lekatan, ada adhesion, lekatan. Okay. Ada lekatan yang menyebabkan yang mungkin disebabkan oleh, kita tidak tahu, mungkin sebelum ni dia pernah ada jangkitan. Okey, yang tu ada adhesion, lekatan. Both ovary appear polycystic. Nampak ovari kedua-duanya nampaknya ada polycystic. Maksudnya dia ada cyst di kiri dan kanan. Dia ada cyst kiri dan kanan. She is suffering from PCOS. So kita boleh nampak bahawa dia punya ovari kedua-dua kiri dan kanan tu ada PCOS lah. Lepas tu yang malangnya lagi, both tubes appear hydrosalpinx. Hydrosalpinx ni maksudnya ada cecair pada tube dia, kiri dan kanan tube fallopian dia tu ada cecair. Mereka, wanita yang ada tube fallopian yang ada cecair, kebarangkalian tinggi tube fallopian dia tersumbat. Sebab sepatutnya dalam tube fallopian ni tak ada apa-apa isi, dia kosong. Dia satu line yang kecil je bila kita buat HSG. Tapi bila daripada sini kita boleh nampak dia bengkak kedua-duanya, kiri dan kanan. So I recommend HSG, confirm diagnosis, I refer back for your further management. Nampak? So ada beberapa isu pesakit saya ni, dia umur 26 tahun, belum pernah beranak. Isu dia pertama, dia ada rahim dia terbalik ke belakang, itu pertama. Lepas tu ada macam lekatan pada dinding belakang tu. Kedua, yang ketiga dia ada ovari dia ada PCOS. Okey, tiga. Yang keempat, dia punya tube kiri dan kanan dia tu bengkak dan ada cecair di dalam. So ini adalah keadaan yang menyebabkan pesakit yang wanita yang saya ni dia tak subur lah, dia tak subur. So bila kita dah dapat macam ni, kita dah hampir tahu yang penyebab ketidaksuburan couple ni, selain daripada suami dia punya sperma yang tidak sihat, dia sendiri ada isu. Dia punya tube dia tersumbat dan bengkak. Dan dia juga ada PCOS. So ini adalah satu keadaan yang agak complicated lah. Memang di luar kepakaran saya, memang selalunya dalam kes begini kita refer. Okay. Kalau period, boleh cek HSG. HSG tak boleh, Rosmah. HSG tidak boleh dibuat pada waktu period. TVS boleh. HSG dibuat pada hari ke-10. Day 10 of your period. Suplemen zinc boleh ambil selalu. Fred, boleh, tak jadi masalah. Tapi cara turunkan berat badan yang betul. Okey, tak jadi masalah. Turunkan berat badan yang betul. Dia tak ada yang sebenarnya dia tak ada turun berat badan, dia tak ada yang betul. Dia ada yang sesuai. Tak semua orang sesuai dengan cara, dia tak ada satu cara je yang boleh turunkan berat badan, tak ada. Dia turunkan berat badan dia ada banyak cara. Dia tak ada yang betul. Dia tengok yang sesuai dengan you. Kalau sebab memang ada banyak cara. Salah satunya yang paling basic ialah jaga makan, puasa, boleh buat IF, boleh buat suku-suku separuh, itu jaga diet lah. Lepas tu exercise, 10,000 langkah, banyak benda boleh buat sebenarnya. Dan itulah saya kata, dia tak ada yang betul, dia ada yang sesuai. Tengok sesuai dengan you ke tidak. Kalau you kerja shift, susah nak adjust untuk timing kan, then kita kena buat yang kita boleh buat, adjust dengan ikut kita punya jadual waktu. So, kalau rahim terbalik maksud nak mengandung ke? Nina, orang yang rahim terbalik kalau dia tak ada masalah lain, sebenarnya tak ada masalah untuk dia mengandung. Tapi kalau dia ada rahim dia terbalik dan dia ada masalah lain, contoh macam ni kan, kes saya ni ada lekatan, ada adhesion, lepas tu dia ada PCOS.
Lepas tu dia ada apa tadi tu? Hydroselfing. Dia punya tube dia ada cecair kan tersumbat, so itu akan memang meninggikan risiko dia untuk mandul. Okay, next. Doktor, kitaran haid saya teratur, kadang lambat sikit, ada masalah juga. Sushen, selalunya kalau dia punya period every month ada datang, selalunya tak ada isu. Selalunya tak ada isu, itu adalah normal. Okay. Suggestkan suplemen untuk PCOS. Suplemen, ada banyak suplemen online boleh beli, dekat Lazada pun ada. Cuma itulah PCOS ni dia banyak benda yang you kena buat. Selain daripada jaga pemakanan, kurangkan stres, mesti nak jaga berat badan. PCOS ni kena jaga berat badan. Itu yang selalunya saya suggest. Tapi itu yang paling sukar untuk dilakukan. Itu yang paling sukar untuk dilakukan, iaitu turunkan berat badan. Sebab bila dia turun berat badan, dia punya hormon dia akan dia namanya soalan kan, bila turunkan berat badan itu akan menurunkan atau meninggikan dia punya peluang untuk mendapat anak. Ferin Liza, susah nak kontrol berat badan. Betul tu saya bilang tadi tu. Suplemen untuk kontrol makan. Tak ada suplemen. Tak ada ubat. Dulu ada ubat, boleh ubat untuk hentikan you daripada makan, tapi sekarang tiada sudah tu ubat. Next, siapa betul-betul boleh? Dok, 3 bulan tidak period normal ke? Betul sekarang hilang rahim normal. Vivian, 3 bulan tak period tak normal Orang wanita mesti period setiap bulan. Paling lama pun 40 hari. Kalau dah sampai 3 bulan, 90 hari tak period, so something wrong somewhere. Dulu pernah cek ada adenomyosis. Okey, period scan balik hilang rahim normal. Okey, kalau rahim normal nak kita mungkin hormon. Okey. Tahu, okey, kena jangkitan rahim sekali setiap bulan, kena pantau oleh doktor kerana jangkitan rahim. Siap. Yes, bagus. Memang selalunya bila ada jangkitan di dalam rahim memang nak kena ada rawatan dan follow up. Suplemen apa kesuburan suami dan isteri? Wife umur 39, husband 39. Yusni, saya suggest untuk you buat pemeriksaan dahulu. Pemeriksaan suami, pemeriksaan isteri. Apa yang saya buat hari ni kan, yang ni you buat je lebih kurang. Suami kena cek air mani, isteri kena cek hormon, kena cek TVS, kena cek HSG. Oh, HSG saya belum share dia punya HSG. Okay. Bila kita buat HSG, dia tadi. Apakah yang kita dapat? Kita tengok HSG dia. Bila dah cek, baru kita tahu apa masalah. Bila dah tahu masalah, selalunya dia lebih cepat untuk kita rawat. Suplemen kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Tapi itulah kalau makan suplemen pun tiba-tiba kita tengok rupa-rupanya you punya tube tersumbat. So kalau makan 10 lori suplemen pun dia tak akan buang tu penyumbatan tu. Okey. Sorry. Next, ada soalan lagi. Okay, terima kasih. Alicia Ko, Nurzin Nurdin, Mia Ziana Yusof. Jane Oliver. Alicia, okay. Suplemen zinc sesuai untuk isteri. Boleh makan, tak ada masalah. Zinc sesuai, tak ada masalah. Session, ada banyak makanan yang sihat lah. Ada suplemen, okay. Rahim kecil dapat mengandung. Rahim kecil boleh dapat mengandung, tak jadi masalah. Memang waktu tak mengandung, memang rahim tu kecil. Dia begini je tu. Kadang begini je rahim tu. Bila tapi dia boleh membesar bila ada baby di dalam. Okay. Uvoy Ahon, last sekali sebelum saya share itu dia punya result kadang tiba-tiba dia tak normal, 3-4 bulan tak datang. Kenapa? Okey, Uvoy yang kena check kenapa sampai 3 bulan tak datang period ni. Selalunya nak tengok hormon, check hormon lah, tengok hormon dan scan perut. Dia takut ada PCOS atau hormon tak stable. Okey, next saya akan share, mana tadi tu? Saya akan share dia punya HSG. HSG adalah satu X-ray yang special yang kita buat di hospital untuk tengok sama ada tube kiri dan kanan tu, tube fallopian kiri dan kanan tu normal atau tidak. Sebab kalau katakan tube kiri dan kanan tersumbat, contoh dalam kes ni kan ada cecair kan, so ini akan menyebabkan persenyawaan antara ovum dengan sperma tu tak boleh berlaku. Dia tak boleh berlaku sebab dia punya tube tu tersumbat. Oleh itu kita terpaksa rujuk dengan doktor di hospital untuk buat. Sebab selalunya ni kita buat di klinik sebab ini satu X-ray yang special. Okey, hysterosalpingogram tengok kat situ hysterosalpingogram. Sekejap saya double check dulu. HSG apa dia tulis tu?
Uterus was catheterized under speculum visualization during 8F Foley catheter. Itu dia punya prosedur lah. Kita tengok pada findings dia. Tengok pada findings dia. Pada findings dia. Ni findings. Uterus has normal size and shape. So dia punya size dengan bentuk dia normal. Right fallopian tube is fully visualized and appear dilated. Maksudnya fallopian tube sebelah kanan dia tu kita boleh nampak, dan appears dilated maksudnya dia membengkak, dia membesar. Okey, membesar. Left tube is not seen. Tube sebelah kiri tak nampak pula. Jadi daripada HSG ni dia hanya boleh nampak sebelah kanan dan dia bengkak. Okey. There is no free spillage of contrast into the peritoneal cavity from both fallopian tubes. Itu maksudnya tidak ada cecair yang kita masukkan tu kan, cecair pewarna ataupun kontras yang kita masukkan ke dalam rahim tu, dia tidak melimpah keluar ke dalam perut. Dia masih lagi berada di dalam rahim tu, berasa di dalam fallopian tube tu. Okey. Itu dependent from fallopian tube. Jadi impression dia ialah blocked bilateral fallopian tube with underlying right hydrosalpinx. Maksudnya kedua-dua tube fallopian ni tersumbat dengan right hydrosalpinx. Maksudnya tube sebelah kanan tu ada cecair. Lepas tu dia cakap left tube completely not visualized. Tube sebelah kiri tu langsung dia tak nampak. Nampak. So dalam kes ini memang kita tahu ada kemungkinan besar yang cecair di dalam tube yang bengkak kiri kanan tu menyebabkan keadaan ni berlaku. Cecair tu yang menyebabkan penyumbatan, dan kita takut cecair ni mungkin disebabkan oleh jangkitan yang dulu-dulu yang kita tidak tahu. Jangkitan di dalam pelvic dia. Okey. So sekejap saya check. Okey, ada soalan tak? Boleh faham kan? So bila kita jumpa ni keadaan ni, dua keadaan ni, so suami ada masalah dari sperma, si isteri ada masalah pada dia punya rahim, ada masalah dia ada PCOS, dia ada hydrosalpinx, dan dia ada retroverted uterus. So ini semua akan menyebabkan kesukaran untuk mendapat anak. Okey? Okey, next. Saya tengok soalan. Sebab period waktu subur boleh berlaku banyak kali ke? Ikin Okey, saya remove ni So kita dah tahu kan? Inilah dia punya masalah. Saya cuba jawab soalan si Ikin ni. Sebab period waktu subur berlaku banyak kali ke? Period waktu subur selalunya sekali je, sebulan sekali je. Sebab telur tu hanya dihasilkan pada hari ke-14 kalau dia punya period regular. Lepas 3 hari kalau cair kucing putih telur ada, lepas seminggu adalah itu. Dia tidak subur tu. Selalunya dia subur pada pertengahan.